Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kami kemudahan dan peluang agar kami dapat menyelesaikan tugasan ini tepat pada waktunya. Tanpa bantuannya sudah pasti kami tidak dapat menyelesaikan tugasan ini dengan cemerlang dan gemilangnya. Kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada pensyarah CTU 554 kami iaitu Ustazah Nur Azmila Yusof atas segala petunjuk, bantuan dan rujukan kepada kami dalam menyiapkan tugasan ini. Pada kali ini, kami akan mengulas artikel berkenaan sistem pendidikan di Malaysia iaitu dasar, cabaran dan pelaksanaan ke arah perpaduan nasional. Kami dari kelas DBMF 9A. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu yang pertama adalah saya, Maisarah binti Abdul Nasir, yang kedua adalah Nur Hanis binti Hasan, yang ketiga adalah Nurul Syahira binti Ramli, dan yang keempat adalah Nikno Azlika binti Zulkifli. Saya akan menerangkan berkenaan part pengenalan. Tajuk artikel adalah Sistem Pendidikan di Malaysia, Dasar, Cabaran dan Pelaksanaan ke arah Perpaduan Nasional. Nama penulis artikel ini adalah Miur Khairul Azrin bin Miur Jamaluddin. Penulis merupakan seorang pensyarah di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2011 melalui medium Sosio Humanika, Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan bilangan 1, jilid keempat. Artikel ini mengandungi 16 muka surat. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Hanis binti Hasan. Sambungan dari Maisarah, saya membentang tentang ulasan dan perbincangan. Apakah isu utama yang dibangkitkan, yang diutarakan oleh penulis? Adakah isu itu menarik dan mengapa? Beberapa aspek penting masalah tersebut ialah dalam sistem sekolah. Penulis menerangkan bagaimana sistem persekolahan semasa mengurangkan peluang pendidikan dan membina sekolah dan kemudahan sekolah di kawasan luar bandar, menunjukkan peningkatan kelemahan wilayah dan kaum. Dari segi kurikulum pula, penulis menyiasat bagaimana kurikulum yang digunakan dalam sistem pendidikan Malaysia memberi kesan kepada perpaduan kaum dan hubungan masyarakat. Dan seterusnya, bahasa pengantar. Pengarang menekankan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah, termasuk sekolah kebahasaan Cina dan sekolah kebahasaan Tamil. Dalam menyampaikan isu-isu tersebut, penulis menyarankan agar kerajaan memberi perhatian serius dalam menguruskan hal-hal pendidikan dengan segera agar hubungan masyarakat pelbagai etnik Malaysia berada dalam keadaan harmoni. Yang kedua, persamaan dan pembezaan kaedah kajian yang digunakan dalam artikel-artikel tersebut. Terdapat beberapa persamaan tetapi juga perbezaan antara kedua-dua objek. Persamaan ialah pertama, pendidikan pelbagai etnik. Dari artikel membincangkan isu pendidikan pelbagai etnik di Malaysia, termasuk sekolah kebangsaan, sekolah rendah Cina dan sekolah rendah Tamil. Selain itu, menekankan bahawa sistem pendidikan ini terus mempengaruhi perpaduan di kaum Malaysia. Yang kedua, bagi persamaan ialah dasar pendidikan untuk perpaduan negara. Penulis menekankan bahawa dasar pendidikan yang dilaksanakan adalah bertujuan untuk menggalakkan perpaduan negara. Sistem pendidikan harus menyediakan pendidikan kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama, kaum, warna kulit, dan menyatakan bahawa isu pendidikan harus diurus dengan baik untuk meningkatkan hubungan antara etnik. Ini menekankan keperluan kerajaan memberi perhatian yang teliti. Masyarakat Malaysia sentiasa bersatu dan berada dalam keadaan harmoni.
Okey. Seterusnya untuk perbezaan pula, perbezaan ada dua. Pertama, pendekatan penyelesaian. Artikel menekankan bahawa tiada penyelesaian dalam pertukaran kepada sistem persekolahan baru. Juga menekankan bahawa masalah pendidikan boleh diuruskan dengan baik. Ini menekankan keperluan perhatian serius kerajaan. Hubungan antara masyarakat Malaysia dan masyarakat pelbagai etnik sentiasa berada dalam keadaan harmoni. Okey, yang kedua bagi perbezaan ialah pula pendekatan politik. Penulis menekankan pengaruh politik negara asal dalam sebarang keputusan dan menyebut keserasian dasar pendidikan dengan keperluan masyarakat majmuk. Okey, seterusnya yang ketiga, persamaan dan perbezaan penemuan hasil yang diperoleh oleh artikel tersebut. Yang pertama, membincangkan masalah dengan sistem persekolahan Malaysia, termasuk sekolah kebangsaan Cina dan sekolah kebangsaan Tamil, dan bagaimana sistem ini memberi kesan kepada integrasi kaum di Malaysia. Seterusnya, mengkaji infrastruktur pendidikan untuk perpaduan negara dan bagaimana sistem pendidikan boleh menyumbang untuk mencapai perpaduan nasional di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syahira binti Ramli dan saya akan membantahkan bagi rumusan refleksi. Dan bagi keseluruhan artikel ini, dapatlah saya membuat rumusan bahawa sistem pendidikan di Malaysia termasuk dasar cabaran dan pelaksanaannya dalam mencapai perpaduan nasional. Sistem pendidikan dianggap sebagai asas penting dalam pembangunan masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Artikel ini menekankan pentingnya pemerintah untuk mengambil perhatian serius dalam memastikan isu-isu pendidikan dikawal dengan sebaiknya supaya hubungan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa sentiasa berada dalam keadaan yang harmoni. Yang kedua, membahas tentang sejarah awal dan semasa pendidikan di Malaysia, termasuk sistem pendidikan penjajahan British dan perubahan yang terjadi setelah merdeka. Yang ketiga, ini mengupas tentang strategi yang telah dirangka oleh kerajaan Malaysia untuk memperbaiki sistem pendidikan, termasuk pembinaan negara bangsa, pengembangan modal insan, pemerkasaan sekolah kebangsaan, penyempitan jurang pendidikan, memartabatkan profesional perguruan serta meningkatkan kadar kecemerlangan institusi pendidikan. Dari keseluruhan artikel ini, kesan dan refleksi terhadapnya adalah: pertama, sistem pendidikan di Malaysia terdiri dari sistem persekolahan yang melibatkan 3 aliran utama sekolah, iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Dan yang kedua, masyarakat Malaysia, terutama masyarakat Melayu, Cina dan India masih merasa terpisah dalam sistem pendidikan yang ada. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa, terutama bahasa Melayu, Cina dan Tamil menjadi faktor utama dalam jurang pendidikan antara masyarakat sekaligus mewujudkan 3 aliran sekolah yang berbeza. Beberapa strategi yang telah dirangka oleh kerajaan Malaysia untuk memperbaiki sistem pendidikan meliputi pembinaan negara bangsa, pengembangan modal insan, pemerkasaan sekolah kebangsaan, mengecilkan jurang pendidikan, memartabatkan profesi perguruan dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Dan yang terakhir adalah sejarah awal dan semasa pendidikan di Malaysia meliputi sistem pendidikan orang Melayu yang melandaskan pada pelajaran agama Islam, sistem pemerintahan beraja dan penjajahan British yang mengarah pada dasar. Oleh itu, sekian saja dari saya. Terima kasih. Saya Nino Azlika binti Zulkifli. Saya merupakan salah seorang ahli kumpulan yang akan membuat pembentangan berkenaan analisa kritis di dalam tajuk Sistem Pendidikan di Malaysia, Dasar Cabaran dan Pelaksanaan ke arah Perpaduan Nasional.
Yang pertama adalah, apakah penemuan atau ilmu pengetahuan baru daripada artikel yang anda perolehi atau pelajari sebagai seorang pelajar? Artikel yang diberikan membahas tentang sistem pendidikan di Malaysia, khususnya mengenai isu-isu perpaduan kaum dalam sistem pendidikan. Namun, artikel ini tidak memberikan penemuan atau ilmu pengetahuan baru secara khusus. Artikel tersebut lebih berfokus pada analisis dan pemahaman terhadap sistem pendidikan di Malaysia serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai perpaduan nasional melalui pendidikan. Seterusnya ialah, adakah artikel ini dapat mengubah atau memberi kesan terhadap cara anda berfikir tentang perkara yang dibangkitkan dalam artikel tersebut? Dengan membaca artikel ini, mungkin akan mempengaruhi cara berfikir seseorang tentang isu-isu perpaduan kaum dalam sistem pendidikan di Malaysia. Artikel ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang betapa kompleks isu-isu tersebut dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Namun demikian, artikel ini dapat mempengaruhi cara seseorang memandang pentingnya memperbaiki sistem pendidikan dalam mencapai perpaduan nasional. Yang ketiga ialah, bagaimanakah anda menggunakan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan ini dalam kehidupan anda sebagai seorang pelajar? Dari artikel yang diberikan, saya dapat menggunakan ilmu pengetahuan yang diperolehi untuk memperoleh informasi dan mengenali perkembangan sistem pendidikan di Malaysia, khususnya dalam konteks perpaduan nasional. Berikut adalah beberapa cara saya menggunakan ilmu pengetahuan ini dalam kehidupan sebagai seorang pelajar. Yang pertama adalah mengetahui betapa pentingnya sistem pendidikan. Saya memahami bahawa sistem pendidikan merupakan asas penting bagi membangun masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Oleh kerana itu, saya harus menghargai pentingnya pendidikan dalam mencapai perpaduan nasional dan menghargai usaha kerajaan dalam meluas sektor pendidikan. Seterusnya ialah menggunakan bahasa Malaysia. Saya mengetahui pentingnya pendidikan dalam bahasa Malaysia untuk menyampaikan wawasan dan idea dalam konteks akademik. Oleh kerana itu, saya berusaha untuk memperbaiki kemampuan bahasa Malaysia dan menggunakannya dalam berbagai situasi, terutama dalam kerja dan akademik. Yang terakhir ialah, sekiranya anda melakukan kajian seperti dibincangkan dalam artikel yang anda pilih, apakah ada perkara yang ingin anda ubah untuk meningkatkan kualiti kajian? Berdasarkan artikel yang diberikan, terdapat beberapa perkara yang mungkin ingin diubah bagi meningkatkan kualiti kajian. Yang pertama ialah pendekatan pelbagai disiplin. Kajian ini dapat diperkaya dengan pendekatan pelbagai disiplin, melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi dan psikologi untuk memahami isu-isu perpaduan kaum dalam sistem pendidikan secara komprehensif. Seterusnya ialah analisis yang lebih mendalam. Kajian ini dapat dipertingkatkan lagi dengan analisis yang lebih mendalam terkait dengan sejarah sistem pendidikan di Malaysia, termasuk impak terhadap perpaduan kaum. Analisis yang lebih mendalam dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dalam menghadapi isu-isu tersebut. Dengan melakukan perubahan-perubahan tersebut, kualiti kajian mengenai isu-isu perpaduan kaum dalam sistem pendidikan di Malaysia dapat ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif dalam menghadapi cabaran dalam sistem pendidikan.